insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي جعل هذا الدين رحمة ونورا في قلوبنا، هو الذي فرض علينا بالصيام وجعل هذا الشهر مباركا لنا. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آية أخرى قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من عبادي الصالحون. صدق الله العظيم. Kasih pada pengurusi majlis yang saya hormati, Datuk Syamsuddin selaku pengurusi pada masjid, apa nama masjid ni? Al-Faizin, Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bertemu, dan saya pun tak pernah sampai kuliah subuh di Melaka ni. Dan Alhamdulillah pada pagi ni dapat saya datang ke tempat tuan-tuan. Tak tahulah tengok muka ayah garang nak makan. Kita pergi tadi dah sahur dah kan. Kok tak sahur lagi? Ibu-ibu dah sahur tadi Nampak macam nak marah, tak cukup minum air Okey Alhamdulillah pada pagi ni dapat kita bersama-sama dalam satu siri kuliah subuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di negeri yang penuh rahmat ini Allah jadikan adanya insan-insan yang mahu mendengar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mencari nilai untuk kembali kepada Islam. Sebab mutaakhir ini kita lihat bahawa kita adalah merupakan generasi kelompok yang masih lagi dikira berpegang dengan apa yang Al-Quran dan Nabi sebut. Sebab tu kita lihat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita memakmurkan rumah dia. Bahkan siapa yang memakmurkan rumahnya itu diiktiraf sebagai kelompok yang beriman. Dalam Al-Quran Allah nyatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah kata hanya sahaja orang yang memakmurkan rumah Allah ini adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan mereka menunaikan solat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Dan saksikanlah orang yang demikian adalah merupakan orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya bukan senang subuh-subuh ni nak mari rumah Allah. Jihad tu nak mari daripada rumah, nak berjalan kaki, nak mandi pagi air yang sejuk Tiba-tiba tuan-tuan, ibu-ibu semua boleh datang ke sini pagi-pagi
Saya tak apa kalau orang-orang veteran mari bila tengok anak-anak muda mari tu yang saya kagum. Kan? Sebab dia adalah suatu benda yang susah untuk orang muda lekat di rumah Allah ni. Tapi percaya tak, siapa yang datang ke rumah Allah ini, Nabi kata, idza ra'aitumur rajul ya'tadu bil masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok orang tu lekat di masjid, Nabi kata, ya'tadu bil masjid, maknanya dia selalu di masjid, dia ada di masjid, selalu je dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi kata saksikanlah bahawa orang itu beriman kepada Allah Ta'ala. Saksikanlah orang tu adalah orang yang yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala dari segi keimanan. Inilah tempat pengumpulan orang-orang baik dan orang-orang soleh. Lepas tu kita menjadikan masjid sebagai tempat yang cukup imarah. Saya nak tengok-tengok ada negeri yang guna nama tempatnya masjid Melaka tak? Masjid tanah tak? Masjid tanah. Jadi tempat lain tak ada. Tak tahu lah kok saya tak perasan. Masjid tanah yang guna di Melaka ni. Maknanya ada nama masjid di satu daerah dan kawasan. Sebab tu kita kata bahawa rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ni adalah jalan untuk kita berkumpul dan mencari sesuatu. Kita nak cari iman di sini. Kita nak cari kawan di sini. Kita nak cari makan pun di sini tak? Kita nak cari moga kita boleh dapat kekuatan di sini. Percaya tak? Selama ni orang Islam kekuatannya berpunca apabila dia datang ke masjid. Sebab tu orang yang melihat orang Islam, orang tidak Islam yang nampak kita keluar lepas subuh tu, dia nampak umat Islam ni ada something, ada kehebatan, ada benda yang mereka tak boleh lawan, iaitu mereka tengok orang Islam ni sangat bersatu, buat kerja jaga agama pun bersatu, dan mendidik anak-anak pun atas nama bersatu. Sebab tu kita kata bahawa masjid ni adalah lambang untuk orang soleh. Tambah pula masjid ni adalah tempat orang-orang beriman datang waktu subuh. Kerana inilah waktu yang paling sukar untuk orang datang ke rumah Allah. Tapi kita boleh datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bila seorang Yahudi ditangkap oleh orang-orang Palestin dan dia merupakan pegawai tentera kepada Israel, bila dia ditangkap, maka ditanya pada dia, tidakkah kamu takut lawan dengan kami orang Islam? Sebab kami dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ni umat terhebat. Kami ni kalau lawan kamu wahai orang-orang Israel, kamu akan kalah. Apa jawab pegawai tentera Israel yang kena tangkap dengan tentera Palestin? Maka dia kata, ya, aku tahu kamu umat yang hebat. Kamu dipilih oleh Tuhan dan kamu akan berjaya memusnahkan kami satu hari. Lepas tu kami tanam pokok gharqad. Semoga kamu tak boleh musnahkan kami. Bila ada batu dan kayu bercakap supaya membunuh kami, maka kami akan sembunyi di sebalik pokok gharqad. Dan kami tahu kamu akan hebat. Cuma hari ini kami tak rasa kamu hebat. Ni Israel ni syarah balik kepada tentera Palestin tu. Pasal apa kamu rasa kami tak hebat? Sebab dalam kitab Taurat kami bagi tahu, selagi umat Islam tidak solat subuhnya menyamai solat Jumaat. Maksudnya selagi tidak seramai itu orang datang solat subuh, seramai orang datang Jumaat, selagi itulah umat Islam tidak kuat. Nampak tak tuan-tuan? Ni kira kita kuat ni kan? Mari penuh masjid. Tak tahu lah kot masjid ni kecil saja nampak ramai tak? Tapi nampak ramai lah. Nampak penuh, nampak seronok, nampak bahawa inilah tempat kekuatan yang harus kita kumpulkan. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu pada pagi ni tajuk yang saya nak bincang, saya tak tahu sesuai tak sesuai, tapi saya kira tajuk ni saya selalu bawa di Kuala Lumpur lah. Tajuk tentang sebenarnya Allah jadikan kita dengan suatu benda yang sangat special. Tengok tuan-tuan, Allah jadikan Ramadan, Allah jadikan kita, Allah jadikan masjid. Masjid tempat yang paling special. Sebab masjid dipanggil Baitullah, rumah Allah di atas muka bumi. Tempat dia special. Masjid ni dah diwakafkan, dah dibuat masjid. Tiba-tiba kita buat masjid satu lagi
Masjid ni tak boleh roboh untuk dibuat benda lain kecuali yang seumpama dengan dia. Nampak tak betapa spesialnya? Katalah lepas ni kerajaan negeri memberikan satu tanah baru sebab masjid ni kurang ramai, dia makin ramai. Masjid ni tak boleh runtuh. Masjid ni hanya boleh buat tapak tahfiz ataupun perpustakaan atau seumpama dengan dia. Tak boleh masjid ni pejah duk buat tempat loji air, tak boleh. Tak boleh duk buat tempat simpan kumbahan, tak boleh. Dia hanya seumpama dengan dia saja, pasal dia adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid ni pula memiliki sifat yang sangat berbeza. Hanya orang datang ke masjid boleh solat bila-bila masa saja, yang tak terikat dengan waktu tahrim, waktu haram. Masuk masjid ni kita solatlah bila pun, solat tahiyatul masjid. Kan kita belajar dulu, hukum solat sunat lepas subuh adalah dilarang, betul tak? Hukum solat sunat lepas asar adalah dilarang. Kecuali orang yang masuk lepas asar tu masuk ke masjid, lalu dia solat tahiyatul masjid, boleh. Dalam solat Aidul Adha dan Aidul Fitri, kita tak digalakkan dalam Aidul Adha dan Aidul Fitri sebelum solat raya kita mari-mari solat lain, tak digalakkan. Tetapi masjid boleh. Bila kita datang nak solat raya, kita tak gaduh solat 2 rakaat, kerana solat yang paling utama hari itu adalah solat Aidul Fitri. Tapi bila masuk masjid, orang itu digalakkan menunaikan 2 rakaat solat tahiyatul masjid. Nampak besar tak kelebihan masjid? Special tak masjid? Special. Yang kedua, special apa? Special kita. Kita Allah jadikan umat terbaik. Dalam Quran Allah sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia, kerjanya mengajak manusia buat baik, cegah mungkar, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat terbaik. Maknanya kita special. Bahkan Allah rakam dalam ayat lain-lain adalah waja'alnakum ummatan wasata, dijadikan kamu umat pertengahan. Umat pertengahan ni orang lain boleh ambil kita sebagai contoh dan tengok kita sebagai contoh. Yang ni kita nak pulihkan balik perasaan kita ni umat terbaik, kita ni orang hebat, pilihan Allah. Bila kita mengucap syahadat dan menjaga iman, kita special. Ibu-ibu, bila kita tutup aurat, kita special kerana kita patuh pada arahan agama. Sebab tu kita tengok muslimah bila datang solat, dia ada uniform dia, kan pakai telekung putih dah. Salah kan pakai telekung merah? Salah dah baju encik pakai telekung merah? Salah dah? Tak apa, jawab tak batal puasa boleh jawab. Aku kata batal puasa pula jawab. Salah tak pakai telekung merah? Tak salah. Salah tak pakai telekung batik? Tak salah. Tapi kenapa kita pilih warna putih? Sebab kita pilih warna yang disukai oleh Nabi bila mengada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kata bahawa bila kita ambil sesuatu, menjadikan kita lagi special. Ada uniform ketika solat, kan? Orang yang datang ke rumah Allah sudah tentu pakai kain pelekat bagi orang lelaki-lelaki. Cuma cap yang beza, cap mangga, cap gajah duduk, cap sepak takraw dah. Nak beritahu beza itu beza, tapi nak beritahu macam sudah ada kesepakatan. Sedangkan kita tak gaduh apa pun, tak ada beritahu. Semua yang datang masjid pakai kain selalu. Ada tak datang masjid tu pakai seluar sukan? Tak ada. Automatically pakai baju Melayu, tahu dah. Pakai jubah dah tahu dah. Kena pakai kopiah, tak pakai kopiah, pakai songkok dah tahu dah. Maknanya tanpa disuruh-suruh sudah ada satu jalan. Orang Islam sangat disiplin bila mengada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tak rasa special tu. Cuma anak-anak kita tak rasa special tu. Dia tak rasa mari ke masjid special. Sebab tadilah semua itu bermula dengan ilmu. Kullu syai'in bil ilm. Semua benda dengan ilmu. Sebab tu saya mula seronok bila di Melaka ni dia mula imarah dengan program agama. Dia mula imarah dengan kuliah-kuliah. Jaim dan Maim mula memberikan peruntukan untuk buat program-program agama. Tanda apa? Percaya tak? Lagi 10 tahun, lagi 15 tahun. Lama je ustaz. Memang lama lah.
Nak bina insan-insan yang soleh dan solehah, dia ambil masa yang panjang. Sebab benda baik ni dia lambat. Sungguh tuan-tuan, benda baik ni lambat. Kan kalau tanam pokok terbaik mesti lambat, betul tak? Pokok durian berapa lama nak tanam tuan-tuan? Melaka tak ada durian ya? Tak ada kan? Kurang-kurangnya berapa tahun Datuk? Adalah 15 tahun dah, atau 10 atau 20 tahun. Sebab tu orang lebih suka durian kampung daripada durian kahwin. Durian kahwin memang isinya tebal, gigit masuk apa dia, gigi tenggelam dalam durian. Tapi 3 bulan muarah, betul tak? Kalau durian kampung, ustaz dia orang tengah puasa duk cerita makan durian pula, aduh. Jadi maknanya kalau durian kampung makan tu, Allah, 7 ulah 8 ulah 2-3 biji pun tak ada masalah, cuma panas ya, betul tak? Nak bagi tahu kenapa durian kampung lebih special pada durian kahwin. Sebab masanya panjang, tempohnya panjang, sebab tu dia special. Falsafah lama dan panjang ini orang Cina pakai. Tuan-tuan tahu ada satu buah yang orang Cina suka makan dan selalu ekspor luar ke Cina. Kita pun import buah tu, buah kana tuan-tuan. Nak dengar buah kana? Kana ni satu buah yang biasa ya, tapi boleh sedap jugalah buah tu. Agak-agak berapa tahun buah kana ni nak besar? Agak-agak ayah-ayah lah 10 tahun, betul? 15 tahun. Sajalah cakap pergi-pergi tak orang mengantuk, tengok mata duk kelipok lena. Jadi tak maulah lena tu kan. Berapa tahun agak-agak setelah dibuat pemeriksaan, nak hasilkan satu-satu buah kana daripada tanam sampai buah tu beranak, sampai buah tu terbit, 400 tahun. Panjang tuan-tuan. 400 tahun baru boleh makan buah kana. Maksudnya kalau Tok Wan tanam, cicit baru boleh makan. Lamanya. Sebab nak bagi tahu, dia orang bukan nak tanam sangat buah kana, tapi nak ambil falsafah benda yang baik, berkualiti, lambat dan lama. Sebab tu ayah-ayah dipanggil orang lama. Lambat, lama, baik, betul tak? Dia tak panggil orang tua. Nampak? Pasal orang tua nampak dekat dengan kubur, betul tak? Panggil orang lama. Orang lama nampak special. Pak Imam tu orang lama kampung ni. Nampak special tu, betul tak? Tuan Haji tu orang lama di kampung ni. Nak tahu cerita apa, pergi jumpa dia. Special kan? Special. Lepas tu kita nak wujud balik perasaan tu. Nak bina satu generasi yang baik, dia akan makan masa yang panjang, 5, 6 tahun, 7 tahun. Lepas tu saya sebut tadi, kalau Melaka terus begini, ada program kuliah dan tarbiyah bagi kesedaran balik, Melaka akan kembali semula seumpama zaman-zaman dulu. Tuan-tuan, saya dulu pergi, sajalah pergi tengok kota Formosa. Tengok-tengok atas tak ada apa, duk tengok orang nyanyi lagu apa, Jiglalina, lagu tu lah saya dengar. Tapi bila pergi tengok tu saya terfikir, otak saya fikir, siapalah Portugis buat tembok yang kuat macam ni sampai keluar tak runtuh, kemudian di bawah tu dibubuh meriam. Kenapa dia buat atas bukit? Tengok-tengok balik, rupanya tempat tu asalnya adalah laut, betul tak tuan-tuan? Kemudian ditambak jadilah pekan kan. Asalnya adalah laut. Saya pun balik tak puas hati, saya baca balik sirah. Apa sebenarnya kehebatan hingga kan Portugis yang kata datang ke Melaka ni sambil-sambil datang. Sambil-sambil datang sebab nak pergi ke Gujarat, nak pergi ke India. Lalu dah tak ada apa, tengok orang Melayu tak kerti sangat, tawan bila ambil-ambil, kemudian kita singgah sekejap, kemudian kita pergi meniaga di lain. Itu sirah ataupun sejarah yang orang cerita pada kita tak? Dalam buku-buku barat, kita korek balik, rupanya Melaka bukan ditawan secara spontan. Bukan makna tiba-tiba tertulis tawan tak. Dicerita oleh, saya tak ingat nama buku tu, tapi dalam buku-buku sejarah yang lama-lama, saya ingat namanya apa, dia seorang yang bernama Mary, dia tulis semasa Portugis datang ke tanah Melayu, mereka berdepan dengan kapal-kapal perang yang hebat daripada kerajaan Melaka. Tetapi kapal perang itu berjaya ditewaskan oleh Portugis. Tapi tewas tu bukan hari pertama.
7-8 hari setelah berlawan, itu pun tewas bukan sebab kapal itu tenggelam, hanya pecah dan kapal itu masih lagi boleh digunakan. Lalu dia tampak kapal perang yang dimiliki oleh kerajaan Melaka masa itu terlampau hebat. Maka mereka dapat tahu Melaka, mereka tahu lepas ni akan ada orang lain datang untuk ambil balik Melaka. Betul. Lalu mereka buat kota yang besar. Sebab masa tu mereka terpaksa tunggu serangan daripada Aceh. Aceh juga menyiapkan bahtera yang besar untuk lawan dengan Portugis. Tak cukup dengan tu, kerajaan Johor juga menghantar kapal untuk perang. Tapi buat lagu mana, kerana pertahanan mereka kuat, mereka tak boleh diruntuhkan. Walaupun Aceh tidak berjaya tawan Melaka kembali, tapi sebenarnya Aceh telah menunjukkan betapa ukhuwah Islamiah menyebabkan kami datang nak menyelamatkan Melaka. Ini sejarah dia. Dan nama Melaka, tuan-tuan, ada orang kata nama Melaka asal pada pokok Melaka. Tak apalah. Tapi saya nak beritahu nama-nama di Nusantara ni ataupun nama-nama di tanah Melayu ni kebanyakan nama daripada perkataan Arab, betul tak? Saya orang Kedah tu, walaupun duduk KL, orang Kedah ni selalu main Melaka sebab dia berkata, ustaz kena cari rumah satu lagi di Melaka. Saya pun nak cari juga rumah di Melaka, kok macam-macam ada anak bolehlah bagi ke saya kan. Bolehlah cari hak nombor 3 duduk sini kan. Jadi senang ulang-alik mak betul ada sini. Macam marah ya macam-macam. Jadi maknanya nak bagi tahu, bila saya selalu datang ke Melaka, walaupun saya orang Kedah, saya selalu datang Melaka sebab tadilah atas jemputan, atas imarah program agama. Jadi saya nak cerita tentang kelebihan Melaka. Melaka dan negeri-negeri yang lain semuanya asal daripada perkataan Arab. Saya orang Kedah. Orang kata negeri mana? Kedah. Dia bukan Kedah, dia asal perkataan qadhun. Qadhun ni maksudnya bekas. Orang Kedah buat padi. Jadi bila nak ambil padi, dia akan tanya, aina qadhun? Mana bekas? Maka dia letakkan dalam bekas. Jadi Kedah ini sebagai tempat bekas yang berkah. Johor. Johor, nama Johor bukan pasal orang Kedah bagi nama. Hampa duduk mana? Johor. Johor. Bukan pasal tu. Johor. Bukan. Johor ni bukan orang Kedah bagi. Johor ni berasal daripada perkataan jauhar, permata. Permata yang hebat adalah Johor. Tu dipanggil jauhar. Cuma sekarang ni orang tak panggil jauhar lah, tak panggil Johor, orang panggil JDT. JDT. Jadi maknanya tu. Melaka. Saya duk tengok-tengok Melaka ni sebenarnya memang ada orang kata asal pada pokok Melaka. Saya pun baru ni dapat tengok pokok Melaka. Ini dia pokok Melaka, macam pokok rambai, betul tak? Kan saya silap? Tuan-tuan, buah dia macam buah rambai kan, betul kan? Tuan-tuan tak makan buah Melaka? Saya kan tak tahu ustaz buah apa, saya tak peduli lah kan. Jadi ceritanya, orang tanya, ustaz buah ni, gitu ni yang dia panggil pokok Melaka. Ada rupanya. Saya kata tak ada. Tapi saya yakin asal perkataan Melaka bukan pada pokok tu. Melaka, pokok tu nama Melaka setelah adanya satu nama yang sangat menarik. Malaka ini diberikan oleh orang-orang Arab kerana mereka selalu datang ke Melaka. Bila orang tanya, ila aina tazhab, kamu pergi mana? Dia berkata, zahabtu ila Malaka, aku pergi ke tempat pertemuan. Kerana Malaka ni asal perkataan liqa, jumpa. Ni nama Melaka. Sebab tu bila kita guna balik perkataan Malaka, iaitu adalah tempat pertemuan, nampak tak Islam bermula di sini, kekuatan peradaban dunia bermula di sini, lingua franca mula di sini, nak menunjukkan orang Melayu bukan calang-calang orang. Saya bukan kata kita cerita ni kerana nak bagi rasa ta'ajub, rasa asabiyah, rasa kita yang bangsa terpilih. Tak, saya nak bagi tahu, saya berbangga jadi orang Melayu sebab orang Melayu terkenal hebat, bahasanya pernah terkenal di dunia, dan dia bangsa yang paling sopan dalam dunia. Saya pernah pergi Mesir, ngaji di Mesir. Kami di Mesir ni orang panggil apa? Ahsanan nas, manusia paling baik dalam dunia. Pasal baik, bila doktor atau pensyarah tanya, indakum as'ilah, ada soalan tak? Kami tak tanya soalan, baiknya kami kan, diam je kan. Dan kami pula jenis orang
Arab suka mengalah. Orang Arab kan cakapnya laju-laju. Kan? Tuan-tuan, dalam dunia ni bangsa yang paling agak kasar sikit bangsa Arab. Bangsa Arab ni kalau bercakap pun garang, kan? Cakap garang. Kalau dia tanya, Rafiq dah tak? Tu tanya, tuan-tuan. Tu tanya. Kan? Izaik. Tu tanya, tu tak marah lagi. Kan? Orang Melayu beza. Kalau marah pun sopan, betul tak? Kajang pak malau, kajang berlipat, mengkuang hamba tumpang layu. Tu marah dah tu. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi menunjukkan pada kita bahawa inilah bangsa terbaik. Sebab tu saya setuju bila sebut Melayu, dia maksudnya menjadi layu. Sungguh. Tak percaya tengok kuliah. Lama-lama dia layu hilang, kan? Tengah khutbah layu hilang, kan? Kemudian bila orang puji dia akan jadi gini. Makcik cantik lah. Mana ada, kita tak ada, biasa ya. Nampak dia jadi gitu. Dia menjadi layu. Tapi semua itu bukan lemah, tapi dia kebaikan. Tanda dia mudah raya orang. Tanda siapa datang dekat dia boleh kawan. Tanda kalau kamu nak duduk dengan kami boleh. Janganlah buat onar dan rosakkan negara kami. Tanda dia boleh friendly dengan siapa saja. Yang ni kita kata specialnya kita dan hebatnya kita. Lidah kita boleh dialunkan dengan pelbagai bahasa. Betul tak? Lidah kita boleh alun dalam pelbagai bahasa. Datang Cina cakap dengan kita nak raih dia, kita cakap lorak Cina. Lu ada lampak itu, taklah awak tak lampak. Pasal apa? Sebab dia suka raih orang. Jumpa India, saya mau itu barang. Itu barang tak ada punya, nampak? Dia raih, tuan-tuan. Kan? Tiba-tiba kita orang Melaka, orang Kelantan sembang ke kita, kan? Warna demo, kita pun demo warna, kan? Maknanya betapa lembut dan mudahnya lidah kita untuk ikut. Sebab tu saya kata, tak berbangga menjadi seorang Muslim yang Melayu rogi. Sebab kita memiliki kehebatan. Cuma ada satu pasal saja yang menyebabkan kita ni ada kelemahan sikit. Apa kelemahan kita? Iaitu kita hari ni rasa bahawa kita tak hebat. Kita duk rasa bahawa kita ni banyak lemah. Sebab tu saya selalu kata, yang menjadikan kita lemah juga adalah kita. Sebab kita kadang-kadang suka cakap benda-benda lemah. Nampak tak? Kita suka kata, ingat dulu masa kita budak-budak. Saya ingat kan masa budak-budak, ada yang perkataan yang mak suka sebut. Mak kata, masa tu kita suka makan nasi, duk pindah randah, kan? Sedap makan sini, sekejap makan kat tangga, sekejap makan tengok TV, sekejap makan kat ruang tamu. Jadi bila mak tengok tu, dia bukan marah, dia malas nak sapu sampah banyak kali. Dia pun kata, duk makan tak selalu duk pindah-pindah randah ni. Makan pun macam pindah randah, dia pasal apa? Cuma makan setempat tengok. Mak pun kata, siapa makan pindah randah menikah dua. Nak dengar lah benda tu? Menikah dua. Masa tu bila kita dengar, takut. Takut ni, patut gembira. Nampak tak? Takutnya menikah dua. Patut gembira, kan? Saya duk ingat sebab saya duk buat benda tu, saya menikah dua kot. Jadi maknanya, nak bagi faham, ada benda-benda yang diajar dengan kelemahan. Tak payahlah ajak benda lemah ni. Macam nak bagi takut anak-anak supaya tak keluar malam. Pergilah, tu hantu kongkom ada, kan? Saya duk tengok perhati, orang Melayu paling banyak hantu, kan? Saya duk pergi negara Arab, pergi Mesir dulu. Dia ada percaya jin ni semua, tapi dia kata kulluhum jan, semua tu jin. Dia tak ada klasifikasi, tak ada dia bagi jenis-jenis. Kita ada hantu raya, hari-hari raya tu tak. Ada hantu galah panjang, tak. Tak, yang paling tak ada satu hantu tu, hantu kopek panjang. Takut, tuan-tuan. Kan? Dalam banyak-banyak hantu, dah lah banyak hantu. Hak terbaru ni pula, dia terbit lagi seekor hantu. Hantu bungkus ikat tepi. Jadi nak bagi tahu, ini semua cerita yang melemahkan dan menakutkan. Sebab tu saya nak kata bahawa kadang-kadang bahasa kita yang menakut-nakutkan, yang melemah-lemahkan tu, menjadikan keberanian tu kurang. Sedangkan dalam sejarah terkenal, kita lawan Portugis, tuan-tuan. Dalam sejarah, ni disebut dalam sejarah, orang Melayu punya hebat mencipta meriam sendiri. Meriam tu digunakan untuk tembak musuh. Ada pistol yang dicipta sendiri oleh orang Melayu sejak daripada zaman dulu lagi.
dan paling menarik, ada sebuah kapal perang. Zaman itu Perancis belum ada kapal tu, orang Melayu dah ada, dan kapal tu adalah dihantar ataupun teknologinya diambil daripada Turki, dan kapal tu ada di Johor pada zaman kerajaan Melaka dulu. Lepas tu kita bukan orang pakai pelekat bodoh gitu, tak tuan-tuan. Kita something. Cuma kita ada satu perasaan raih orang. Nampak tak? Orang Kedah lagi suka raih orang. Orang sini pun suka raih. Tunggulah dulu makan nasi kan. Kan biasa tamu datang, makan nasi ada lagi. Dia kata tak makan lagi. Kita jawab apa? Jawab apa? Lantak kau lah gitu. Kita pun kata tunggulah dulu makan nasi dulu kan. Nanti makcik masak tu. Kalau orang Kedah lagi dahsyat. Orang Kedah dia tanya, nasi makan lagi? Dah lagi. Tok duk merelok nak balik, duduk dulu. Hang duduk tu lagi tak makan nasi, hang tak boleh balik. Orang Kedah dia paksa tu. Dak saya apa kenyang-kenyang. Tu dia mesra tu mesra. Tu kira paling mesra tu. Tok duk kira nak balik lah, makan dulu. Ni cara dia. Maknanya nak bagi tahu dia sangat raih tetamu. Bagi bilik. Maknanya semua yang kita buat, semua yang Nabi SAW ajar. Lepas tu kita senang terima agama ni. Cuma ada satu yang hari ni silap, mindset minda. Nak ubah ni, baru kita akan kembali jadi special. Lepas tu saya kata, yang saya nak ubah sangat yang ni. Tengok apabila ada Tengku Mahkota Johor TMJ bangunkan sukan, rebranding JDT, bas bubuh warna krum, bagi gaji mahal 250,000 kepada player Brazil yang diimport. Ustaz ni cerita apa ni, bola pula ni, ni kira kuliah subuh lah. Kuliah subuh boleh cerita apa saja tuan-tuan. Sebab saya nampak agama ni luas, dia bukan hanya cerita benda-benda fadail ammah dah, termasuk cerita-cerita dunia ni. Bila dia upgrade minda dia nak JDT jadi macam EPL, adanya kehebatan, adanya seat sendiri, ada player yang dibayar mahal, padang sangat cantik, nampak. Berjayanya JDT upgrade sistem, berjaya. Tapi satu yang problem yang belum berjaya di upgrade, minda player-player. Minda pengurusan dah bangun dah, kita harap minda player juga akan bangun. Sebab apa saya cerita bab ni tuan-tuan? Pasal tak bahawa anak-anak muda kita hari ni ada dihantar pergi ke Jerman, kan, di bawah projek sukan 13 tahun ke bawah. 13 tahun minta maaf, umur 13 tahun. Ni ayah-ayah tak sempat tengok berita tak. Ini saya ceritalah, saya sempat tengok. Kan, saya tahu ayah-ayah sibuk bulan Ramadan ni baca Quran. Jadi tak ada nak dengar saya cerita kan. Sibuk tarawih dah. Jadi dalam keadaan demikian, nak tunjukkan budak-budak 13 tahun ni pergi ke sana di bawah projek bola sepak yang hebat. Ni semalam menang piala apa dia apa piala tu, IBE Cup kan. Dia menang piala tersebut dan mengalahkan, sebelum dia kalahkan Atletico Madrid. Maknanya yang tu menyebabkan saya percaya orang kita memang hebat dan kita memang diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi hebat. Bila dibetulkan cara fikiran, mereka pergi ke Jerman, mereka hidup macam orang Jerman, fikir cara orang Jerman. Sebab orang Jerman fikir nak ke depan, orang Jerman fikir nak buat kereta lebih canggih. Kan orang Jerman ada kereta yang mahal-mahal semua di Jerman tak? BMW Jerman, Mercedes. Tu kereta yang kita ada sebut tu wak segan. Asal Jerman. Sebab dia negeri membangun dan hebat. Akhir sekali dia bila orang datang main bola sepak di sana, dia ajar minda yang hebat. Jadi budak-budak ni dididik oleh jurulatih hebat Lim Tiong Kim. Lim Tiong Kim ni bekas Kuala Kedah. Dia yang cadangkan projek ni sebab dia nak cari orang-orang yang hebat. Dan alhamdulillah budak-budak tu adalah nampak mulut dan lidah mereka dekat dengan Allah. Ada player yang baru ni pakai nombor 33, dia skor tu dia sujud di padang. Walaupun sujud tu tak sah, tapi bolehlah nak bagi tahu, dia nak bagi tahu dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita kata hari ni saya nak minta ayah-ayah dan mak-mak tukar perkataan dulu. Tukar perkataan. Sebab saya yakin ibu-ibu ada anak, betul tak? Ibu-ibu ada berapa orang anak? Makcik ada berapa orang anak, cik? Ada berapa orang anak?
Opah dia ada 4. 4. Tu belakang makcik rekan ada berapa anak? 3. 3. Saya nak baru 9. Baru 9. Kan? Pasal saya target anak saya 40 orang. Jadi kalau guna satu enjin lambat kan. Kan. Nampak macam tak apa suka cerita tu. Jadi maknanya nak bagi tahu. Kenapa saya target anak ramai? Sebab saya ada target. Sebab saya nak anak saya menjadi orang yang boleh buat kerja banyak kerja. Yang dia boleh jadi peniaga, yang dia boleh jadi businessman, yang dia boleh buka kedai. Cuba bayang kalau anak beranak kita ramai. Saya ada 40 orang anak. Lepas tu 40 orang anak pula mereka kahwin lagi 4 orang. Oh tu dia bayang tengok. Seorang anak kahwin 4 orang. Lepas tu cucu saya kahwin lagi 4 orang. Macam mana tuan-tuan? Macam tak boleh bayang kan? Nak cerita bahawa itu akan jadi kekuatan demi kekuatan. Sebab apa? Akhir sekali bila jumlah yang ramai, dia boleh bagi kesan pada orang lain bila kita didik dengan jalan yang betul. Sebab tu kita kata hari ni yang nak kena bagi tahu macam mana nak didik anak-anak. Sebab tu saya nak ajar gini, ayah-ayah, kita hadapi masalah orang muda jarang datang masjid. Saya duk bimbang tentu. Walaupun kita duk kata kuliah subuh hari ni ramai, tapi lepas kita ada tak generasi macam ni? Tinggal 2 orang saya nampak di sini kan, hak muda. Ni pun pasal pak samai tak? Dia kata tak mai jaga hang betul. Ada sesuka rela lah. Bagusnya anak siapa soleh kan ni. Jadi maknanya nak bagi tahu budak muda sekarang cukup payah nak datang ke rumah Allah. Budak tambah yang belia lagi susah tuan-tuan. Tambah kalau dia ada kawan dah geng semotor. Semalam pun saya kebetulan balik lewat sikit daripada program, tengok budak tu rempit. Rempit tu saya kira lah bukan saja di Melaka, sampai di Perlis perempit. Saya ni menjelajah satu Malaysia, tak mana pergi mesti ada mak rempit. Dia tak boleh lari dah. Tapi nak bagi tahu macam mana kita nak bagi orang-orang muda ni supaya dekat dengan rumah Allah, tahu mereka tu ada benda yang mereka boleh buat. Lepas tu saya kata, bila kita ada anak, di antara benda yang harus kita buat, kita ubah cara cakap. Dengan anak kita, kita tak boleh kata jangan banyak sangat. Bila dia tanya pandangan kita, kita kata mak sokong, mak harap boleh, mak yakin kamu boleh buat. Kan nampak tak? Benda ni yang jarang ada. Saya duduk forum dengan Iwan Dangdut. Kenal Iwan Dangdut? Yang nyanyi lagu yang sedang-sedang saja tu lah. Kenal tak Iwan Dangdut? Yang nyanyi lagu Fantasia Musim Cinta. Ku genggam awan kelabu, ku gapai langit yang biru, arah kita. Pernah dengar lagu tu? Macam-macam zaman mana ni? Hel Amir tak pernah dengar lagu tu? Jadi bila dia nyanyi itu, saya tanya soalan dekat dia, abang album dia berapa? Dia kata album dia 20 album. 20 album hampir sama dengan juzuk dalam Quran dah, punya banyak lagu. Tanya lagi, lagu siapa buat? Abang buat sendiri ke orang bagi? Kebanyakan buat sendiri. Saya tanya, kenapa abang tak jadi komposer? Kenapa abang tak kompos lagu perfect punya, masuk kelas muzik, masuk sekolah muzik dan belajar muzik awal-awal lagi? Jawapan dia satu je, mak tak bagi. Mak suruh ngaji teknik sebab mak nak jadikan saya budak teknik. Nampak tak? Anak kita main kata mak, saya tak mau jadi cikgu. Kita pun kata mak kalau boleh nak hang jadi cikgu. Pasal mak kalau boleh nak hang jadi cikgu macam cikgu Murni. Kena ada cikgu Murni yang Haji Bakhir duk mengorak tu. Jadi maknanya mak kalau boleh nak jadi macam tu, nak hang jadi macam cikgu Murni. Pasal mak dulu cerita-cerita nak jadi cikgu tapi tak kesampaian. Suruh hang sambung. Tu kena faham, tu cita kita ke cita anak kita. Kadang-kadang cita-cita kita terpaksa jadi cita-cita anak kita. Kadang-kadang kesian pada ayah-ayah yang paksa anaknya untuk mengaji benda yang dia tak minat. Ada budak tu, ada satu ayah yang jumpa saya, Ustaz, tolonglah buat ayat jampi sikit, anak saya ni tak dengar cakap, dia tak mau sekolah tahfiz. Saya pun buat ayat jampi. Saya kata, pakcik, Tuan Haji, ayat jampi ni bukan untuk anak, untuk pakcik. Pasal pakcik yang tak betul. Budak tu bila dia tak mau pergi tahfiz, bukan dia tak mau, dia tak condong, dia tak minat, dia tak, bukan itu bidang yang dia nak.
dia nak bidang lain. Saya kata patutnya abang kena tanya, Tuan Haji kena tanya, anak minat apa? Kalau minat bola, suruhlah dia main bola, jangan suruh jadi tahfiz. Kan? Kalau dia minat untuk menjadi seorang pelukis, suruh dia melukis. Kalau minat nak jadi ahli muzik, suruh dia jadi ahli muzik. Nampak tak cara saya cakap ni, nampak macam bukan agama, betul tak? Apa ustaz ni suruh orang jadi ahli muzik? Apa ustaz ni tiba-tiba suruh orang main bola sepak? Apa ustaz ni? Ni semua benda sia-sia. Tak tuan-tuan, hari ni sukan, muzik semua bukan benda sia-sia. Benda ni boleh mempengaruhi orang lain. Kalau saya sebut nama ni, kenal tak? Neelofa. Neelofa kenal Neelofa? Macam-macam kenal Neelofa. Kalau tak kenal Neelofa, balik ceramah malas kenapa tak kenal. Kan? Bila sebut Yana Samsudin, kenal Yana Samsudin? Yang berlakon bini-biniku gangster tu tak? Kan? Sebut siapa lagi? Bila sebut nama siapa lagi? Apa dia? DJ Div. Kenal tak DJ Div? Kan? Bila sebut Zeto Smeon, kan? Menaruh harapan, betul tak? Kan? Sebut siapa lagi? Ramlah Ram. Sukarnya untukku, mana lagu tu? Berpisah denganmu, kan? Tiba-tiba nama ni semua orang kenal. Bila sebut Ustaz Azhar Muhammad, kenal tak? Tak kenal Ustaz, tak kenal. Ni, hak di depan ni, kenal tak siapa dia? Tak tahu nama apa tu Ustaz tu, tak tahu. Ni nak cerita bahawa bila sebut dah ada ruang orang kenal, orang ambil manfaat. Bila orang kenal, dia jadi contoh ikutan. Bila Neelofa bercakap, orang semua ikut. Bila ustaz bercakap, tak ada siapa dengar. Itu beza. Lepas tu kita kata bahawa bila player bola sepak bercakap, orang ikut. Anak-anak muda kita bila tanya, kenal Messi? Oh, kenal. Kenal Aguero? Kenal. Kenal Dola Saleh? Kenal. Nampak? Kenal apa nama? Mak Yu. Kenal dia Mak Yu? Kenal. Nak bagi cerita, dah anak kita ada ruang main bola sepak, suruh dia jadi player bola sepak, tapi tanamkan iman, masukkan iman. Kita nak cari player bola sepak yang beriman. Macam Pia yang pakai slot tight panjang, yang dia pakai slot pendek tapi ada tight dalam. Mereka tunjuk soleh mereka di padang. Mereka duduk tepi padang berdoa. Manchester City, player-playernya Muslim, duduk tepi padang berdoa. Yahya Toure berdoa. Tak ada musim bola, pergi tunai umrah. Nampak? Bila Yahya Toure pergi umrah, peminat dia tengok. Semua rasa nak pergi umrah dengan Yahya Toure. Kalau ustaz pergi umrah, biasa. Yang ni saya kata tadi. Kita nak kena bagi harapan. Saya baru ni jumpa satu buku. Buku tu ditulis orang seorang India. Buku pasal teks. Buku pasal teks. Susah buku tu. Nak tengok. Bukan pasal teks. Pasal undang-undang buruh. Undang-undang buruh. Siapa yang boleh baca undang-undang ni kira hebat lah. Asalnya dia adalah seorang mak dispatch. Di India, kerjanya hantar surat di pejabat lawyer. Cuma dia selalu sebut ke mak dia. Di India, dia sebut ke mak dia. Warna dia lawyer. Kan? Dia cakap India lah, dia cakap Melayu lah kan. Mak dia kata orang good. Bagus kan. Dia kata, saya ni asal seorang yang hanya bekerja menghantar surat. Tapi bila tengok buku-buku tentang lawyer ni, tentang law, tentang undang-undang, saya minat sangat. Lalu saya cerita pada mak, ni saya translate bahasa Kedah lah. Cik kalau boleh teringin nak jadi lawyer. Kan? Cik kalau boleh teringin nak jadi lawyer. Orang Kedah kalau panggil cik tu mesra lah tak? Orang Melaka dia panggil apa? Kalau mesra dia panggil apa? Saja nak belajar lah. Takkan mak tak mau ajak saya. So nak cakap dengan mak kan senang. Sayang. Kan? Sayang dia panggil. Sayang. Dia kata pada mak dia, cik kalau boleh jadi lawyer. Mak dia kata apa? Mak doakan, walaupun mak tahu anak mak ni tak terlepas SPM, tak boleh ambil lawyer, tapi mak doakan, mak doakan kamu dapat masuk sekolah private, kamu belajar sungguh-sungguh, satu hari cita-cita kamu mesti tercapai. Waktu mak dia kata. Dia kata oleh kerana mak aku selalu bagi semangat demikian, hari ni aku tulis satu buku tentang undang-undang buruh. I dedicate this book to my mother.
aku tujukan buku ni kepada mak aku, kerana dialah sumber ilhamku. Nampak? Beza kadang-kadang dengan kita. Bila anak kata, ni mak, cik kalau boleh nak berniaga. Hang nak berniaga? Muka hang rogi dah. Nampak? Anak minta pandangan, mak, cik kalau boleh nak main bola sepak, tak usah duk mereka main. Hang mengaji sungguh-sungguh, bola ni lupa, mana ada masa depan dengan bola. Nampak? Ini ayat-ayat yang melemahkan, betul tak? Tukar ayat-ayat itu bagi galakan. Mak yakin kamu boleh. Ada seorang budak nama Zulfahmi Khairuddin. Budak ni budak Selangor, budak Banting sana. Saya tengok Banting kan belah-belah utara Selangor lah, ya. Banting, ya. Dia ni pelumba MotoGP. Ngaji kat tingkatan 2, ya. Sekolah ngaji tak terang mana. Suka rempit motor. Orang kampung duk marah lah pasal dia suka menerbit. Tapi budaknya baik. Abang ni semua marah dia. Kadang pasal nak berhenti sekolah, nak masuk lumba motor. Dia bagi tahu, mak, kalau boleh tak mau mengaji dah, nak lumba motor. Mak dia kata apa? Mak dia kata, tak apalah, kalau itu yang kamu pilih, teruslah, ambil lah. Tapi ingat mak, jangan lupa solat, jaga agama. Benda ni mak nak pesan sungguh, jangan tinggal agama. Akhir sekali lepas tingkatan 2, dia masuk motor. Akhir sekali dapat masuk MotoGP. Orang yang bawa lambang Malaysia di peringkat antarabangsa hanya budak tingkatan 2 yang ngaji tak habis. Sekarang ni bukan tingkatan 2 lah, tapi masa dia mula berhenti sekolah tu, dia adalah budak tingkatan 2. Sebab mak dan ayah dia sokong dia. Nampak tak? Mak dengan ayah dia sokong dia. Saya nak orang masjid, orang yang mari masjid ni special, dia kena sokong aktiviti-aktiviti orang muda di sini dengan syarat kita pantau aktiviti tu. Mantap. Lepas tu saya kata kadang-kadang kena buat benda pelik juga. Kan, pelik benda ni. Contoh, dah tengok budak-budak suka merempit sangat, kita buat anjuran kat peringkat masjid. Boleh tak? Kat peringkat masjid Pak Izin, masjid Pak Izin, agak-agak tuan-tuan berani buat tak? Sebenarnya benda-benda idea gini orang takut dengan saya. Kata ustaz ni gila lah, mati kami, kan? Tapi nak bagi tahu, idea-idea gini sebenarnya yang menyebabkan orang tak lari jauh dengan agama. Ni dak buat program remaja di masjid. Apa dia? Kursus jenazah untuk remaja. Akhir sekali hak mari masjid tak remaja juga, tak ada gigi dah pun, kan? Nak bagi tahu, sebab tu bila kita sebut, kita nak ada masjid ni jadi friendly belia, friendly remaja. Lepas tu saya duk bagi kata, kalau boleh masjid ni muazzin bagi orang muda lah. Muazzin bagi orang muda, amanah orang muda. Sebab orang muda bila dia dapat amanah, dia akan buat. Kata azan, tukar azan kita lantik 2 orang, satu bila lama, hak kedua bila baru. Sebab bila dia azan, kawan-kawan dia nak tengok. Ada kata, jom kita tengok mak azan lagu mana, bunyi teruk ke tak? Dia pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawan belakang kata, sedap juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tengok kawan dia, dan dia. Baru dia rasa semangat kerana ada kawan-kawan support, dan barulah azan tu baru sikit. Kalau tidak, tuan-tuan, masjid ni tak cerita tempat lain ni, bukan sini azan bagus, tuan-tuan. Tempat lain kalau tidak azan dia, tuan-tuan, azan Zuhur dengan Asar tak boleh beza dengan orang jual surat khabar lama. Tak boleh beza. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, sudah la ilaha illallah. Sama dengan surat khabar lama, lebih kurang yang ada, tak tahu beza. Jadi akhir sekali tak nampak beza di mana. Azan subuh lagilah orang keluar masjid dah, keluar rumah nak pergi masjid, patah balik dalam tu tak. Pasal bunyi macam Pontianak harum sundal malam. Asal orang tak kasut nak keluar, dengar dia azan, patah balik, bunyi, takut, Allah, lari orang tu tak. Jadi maknanya
Tolonglah. Lantik orang-orang muda untuk buat kerja agama ni. Kenapa saya kata orang muda gini? Sebab saya sebut tadi, apabila kita sayang kepada masa depan umat kita, kita nak tengok anak-anak kita juga sambut langkah kita. Nak suruh mereka mari buat kerja yang kita tak mampu buat. Kadang-kadang sebab tu kadang-kadang satu masjid tu tiap cicak penuh. Sawang tak buang. Pasal apa? Sebab tak ada orang muda boleh ragah. Hak lain semua sakit pinggang. Tak boleh, tempat tinggi tak boleh. Nak kena orang muda. Saya dulu ni saya cerita asal-usul saya jadi ustaz. Saya budak nakal di kampung dulu. Nakal. Cuma saya ni nakal saya pergi masjid dan pergi surau. Saya nakal di surau. Saya suka pergi surau dan saya suka mengorak budak-budak perempuan di surau. Gitu. Pi pun bukan nak semayang sangat. Pi pasal ada satu budak tu seduk gila. Kata budak ni aku dapat kat aku bagus. Pergi tu pasal nak tengok budak ni dekat. Tempat ni tak boleh dekat. Di surau ni dekat. Jadi kita pun pergi. Tahu budak tu datang bila? Bila imam kata waladhdallin. Dengar bunyi amin. Oh ada. Dah nampak dah. Jadi lama-lama duk pergi surau, bercinta di surau, nampak? Masak Maggi di surau, bermain-main di surau. Akhir sekali dekat kawan dengan Tok Siak. Tok Siak ni pula dia tak boleh azan. Zaman tu di kampung dia ada gendang, tuan-tuan. Bila ada gendang, maka dia rajin pukul gendang. Azan tak boleh. Cuma dia suka pukul gendang, baju tak pakai. Lepas tu suka lipat kain gulung besar. Sekali pukul lipat, sekali pukul lipat. Duk risau juga kan. Dalam lipat-lipat takut habis semua kan. Jadi dia lah duk kata, dia kata ni Zon, pakcik duk rasa, dia panggil masa tu diri dia Pak Ngah lah, Pak Ngah duk rasa hampa kena ngaji sekolah agama. Kampung kita ni tak ada orang ngaji agama hampa lah kena pergi sekolah agama, hampa jadi ustaz lah. Sebab saya rajin pergi surau nak azan. Sebab saya suka azan. Pasal apa? Dah tak ada orang azan, saya azan. Sebab gila lagi nak test mic kan. Nak nyanyi tak boleh, takkan nak turun. Turun nak nyanyi. Takkan turun. Bara yang panas membak. Cari orang perampung perambat tuan-tuan. Dah lah ambil ruang azan. Bila azan dah lah nampak macam kita suka agama. Kita bukan suka sangat, tapi dah tak ada orang buat, kita buat. Bila azan kena solat lah. Takkan azan balik rumah. Cari perambat dengan orang. Jadi lama-lama dia kata kena ngaji sekolah agama dah. Saya tak ada orang di kampung ni. Kami pula dekat di surau tu bukan pasal apa. Tok Siak dia sempoi. Bagus. Setiap kali kita pergi surau, dia suruh kita buat kerja di surau. Tolong basuh kolam. Dia gitu. Dia tahu orang lain tak basuh kolam. Kalau dia seorang pakai mati dalam kolam tu. Dia kata tolong basuh kolam. Sagi Pak Ngah bagi nasi lemak dah upah 3 upah. 3 upah masa tu banyak lah, 30 sen. Upah 30 sen. Cuci kolam ni syok lah. Tapi sebelum cuci dah berenang. Boleh tak kami berenang dulu? Hampa berenang lah. Saya kan bercuci. Kami pun berenang. Berapa lama ni? Sampai kecut pun tak apa. Berenang. Habis kita cuci kolam buah ayam semua, dia pun hidang makanan. Bagi nasi lemak hak dia duk janji tu. Cuma tak puas hati sampai kelah. Hak 3 upang dia habaq tak bagi sampai kelah. Tu ya. Cuma nak bagi tahu dia ni lah yang dulu duduk di kampung kata bagi harapan sikit. Dia bukan bagi harapan banyak, dia bagi harapan sikit. Hang kena jadi ustaz. Hak tu ya. Okey, sekali saya pergi ngaji sekolah agama, asal saya masuk sekolah menengah. Masuk sekolah menengah, kerja saya tumbuk. Pagi-pagi saya tumbuk Cina, petang-petang saya tumbuk India. Maklumlah kan. Lepas tu tengah hari gaduh dengan orang, kerja saya bergaduh ya. Okay, sekali dah tengok macam tu, pak saya tukar sekolah agama. Saya pun dengar balik kata yang Tok Siak tersebut. Pergi sekolah agama memang pada masa tu mencabar. Sebab saya dengan sepupu saya pergi sekolah agama. Masa pergi sekolah agama tu, semua orang kata, saya nama Mat. Esok anak nak mentergedarah mendatang apa? Orang Kedah ni kalau sebut mentergedarah macam orang Melaka sebut melantak tak? Nak mentergedarah mendatang apa? Menatang lagi, bukan nasi. Nak mentergedarah mendatang apa esok? Mampu esok anak nak buat apa, kerja apa, tak ada apa kerja. Itu ucapan yang disebut pada kami. Tapi tak apa pi juga, pasal ada orang bagi harapan. Puncanya seorang Tok Siak yang duduk di kampung bagi harapan.
kena ngaji sekolah agama. Tu ya. Maknanya anak-anak muda nak dengar ayah-ayah bagi harapan. Tengok dia duk rempit, cuba pegang dia tengok, usap belakang, nak nama siapa tak tahu. Kan, duk mana nak siapa? Pak cik tengok kamu motor laju, alhamdulillah bagus. Chain gear pun kemas. Pun nampak Jepun pun rasa tergugak ni kalau Jepun lagi tengok ni. Kan, Jepun buat tayar 2, kamu angkat 1, kata kamu cerdik pada Jepun lagi. Kan. Cuma itulah tak cik tengok kalau kamu dapat pergi pick up prik bagus, sebab kalau pick up prik baru proper. Kan, sebab tak ada lagi orang reh motor ni paling berani orang Melayu lah. Orang Melayu dia reh motor dia tak macam orang putih reh motor. Orang putih reh motor dia tahu trek tu ada apa, trek tu kosong. Orang Melayu tak, depan lori pun tak tahu, tiba-tiba sampai lori je. Dari mananya bagi semangat kat dia gitu, supaya dia rasa oh betul lah yang pakcik ni kata. Jangan marah. Marah lagi dia jauh. Marah lagi dia jauh. Sebab kita tahu perangai orang-orang muda sekarang, dia dipanggil asyabab syu'batun minal junun. Orang muda ni dia gila-gila sikit, lagi kita marah lagi dia buat. Lagi kita kata jangan, lagi dia buat. Saya pernah jumpa dengan Katriana Rus. Ibu kenal tak pelakon nama Katriana Rus? Dia ni kacukan sikit lah. Bapak dia agak-agak orang putih sikit, jadi dia ada mirip-mirip orang putih. Tapi dia ni dulu sekolah agama, bila berlakon dia buka tudung. Dia orang Kelantan, lagilah dia buka tudung. Apa orang tak kata kat dia? Demo masuk neraka. Rambut demo masuk kena gantung. Habis Allah pakar rambut. Nampak? Lama-lama duk kena gitu, tak peduli tu. Dia kata neraka pun neraka lah. Awak, lu apa hal kalau gua masuk neraka? Kan? Maknanya asyik kena ucapan neraka ni, akan sekali dia tak peduli lah. Sampai satu hari dia pergi ke kedai tudung. Dia teman kawan nak beli tudung. Promotor tudung tu kata, Kak Kat, marilah try tudung satu. Kak Kat kalau pakai tudung mesti cantik. Perkataan dia cantik ya. Dia berkata tak yalah, tak apa Kak Kat try, kalau tak cantik tak payah beli. Pakai tengok depan cermin cantik. Oh, cantik tuan-tuan. Memang orang perempuan kalau pakai tudung cantik, betul tak? Macam ibu-ibu ni, bila pakai tudung nampak muda 15 tahun. Bila buka tudung tu nampak nenek kebayan tu. Nampak tak? Jadi makna nak bagi tahu, sebab tu orang pakai tudung nampak muda. Saya ni yang saya duk mengajar banyak di Kuala Lumpur, banyak ibu-ibu. Saya jarang ajar orang muda. Sebab tu bila mengajar ibu-ibu, dia pun jarang buang minyak wangi, asyik buang minyak angin je. Sakit lutut, sakit perut kan, boleh duduk diam sakit tu. Kadang-kadang lenguh tengkok kan. Tapi bila saya mengajar mereka, saya sudah panggil, Kak apa khabar? Dia marah. Apa kakak? Makcik lah. Dia marah pasal kita panggil kakak. Saya panggil kakak pasal nampak muda. Tapi bila terkeluar satu rambut dia, baru tahu rupanya beruban tertua dah rupanya. Jadi nak bagi tahu di situlah, orang pakai tudung ni cantik. Orang pakai tudung ni menyembunyikan ketuaan dia. Ni hak terbaru ni, ada seorang artis, seorang model, seorang pelakon, Amber Chia. Kenal tak Amber Chia? Kan? Kenal tak? Buat-buat kenal pilah, Kan? Amber Chia ni seorang pelakon, tiba-tiba sekarang pakai tudung. Kerana satu ya, dia bukan Islam, dia Cina, dia tak Islam. Dia berpuasa bulan Ramadan ni, dia berkawan dengan Yak Hamzah. Bila dia pakai tudung, akhir sekali orang puji dia. Cantiklah Amber you pakai tudung. Tu kan dia tak buka. Rupanya orang perempuan ni, jangan kata kalau buka tudung masuk neraka, dia tak peduli. Kalau kata cantiknya makcik, kan? Cantiknya makcik, cuma dia jawab, mana ada, biasa lah, tak ada itu. Itu yang dia jawab, nampak tak? Tapi nak bagi tahu, itulah orang-orang yang menutup aurat. Jadi Katriana tadi, bila dia orang kata cantik, dia pun rasa, ya Allah, cantik sungguh ke? Lepas tu turun lekat pakai tudung. Nak cerita apa? Cuba bagi harapan pada orang. Jangan kata tak ada masa depan. Lepas tu saya kata ubah cara cakap. Nak minta hari ni, tajuk dia yang panjang-panjang cerita ni, nak ubah cara cakap dia. Cara cakap tengok orang penuh harapan. Bila ibu-ibu tengok suami, tengok ayah-ayah, kata apa? Kata apa? Abanglah syurga saya, engkaulah syurgaku,
engkaulah syurgaku. Boleh begitu? Nampak macam tak setuju kan? Abanglah syurga saya, abanglah syurga saya. Sebut gitu. Bila suami tanya, awak nampak abang lagu mana? Sebutlah, abanglah ahli syurga yang terhebat. Saya doakan abang masuk syurga daripada pintu bernama Rayyan, pintu puasa. Kerana abang rajin puasa. Nampak tak? Ni tak. Bila suami tanya, abang lagu mana? Abang ni ahli syurga. Isteri pun puji, abang memang ahli syurga. Abanglah syurga saya. Pada syurga di wajahmu. Sebab belaka. Bila kita tanya pula suami kita, saya guna abang, awak ahli neraka. Gelap masa depan. Nak bagi tahu, kadang-kadang timbal balik tu penting. Ada tak orang yang bagi salam ini? Assalamualaikum wahai syurgaku. Ada tak? Nampak ngada-ngada benar tak? Nampak dah tua-tua ni, ngada-ngada benar kata orang Peraknya tak? Nak bagi tahu bahawa bila kita sebut nada tu, itulah bagi harapan. Bagi harapan. Tuan-tuan, ini yang orang putih buat. Dia bagi harapan pada pasangan dia. Orang putih lagi tua lagi pegang tangan, betul tak? Kita bila pegang tangan, orang kata baru menikah ke? Kan? Bila kita tua-tua pegang tangan, kata baru menikah ke? Bini baru mati kan tu nikah baru ni? Dia anggap kita menikah semula. Padahal tu isteri kita. Sebab pattern orang Melayu, masa mula-mula menikah dulu yang pegang tangan. Dalam telefon, bila awal-awal menikah dulu, bubuh nama sedap, sayangku, kan? My darling, my baby. Dah. Lama-lama esok, dah lama-lama setahun lepas setahun, tak tulislah my baby, bini aku. Tukar dah. 3 tahun lepas menikah, tulis apa? Bukit Aman. Pasal suka telefon sangat. Nampak tak? Jadi nak bagi tahu, ubah ni sebab orang-orang tadi dia rasa makin tua makin tak gaduh kasih sayang. Orang putih kenapa? Bila dia makin tua, dia buka pintu kereta untuk isteri dia. Dia pegang tangan. Sebab satu falsafah dia, we want to go to heaven. Kita nak pergi ke syurga. Cinta kita bertemu sampai syurga. Itu dikatakan bagi harapan. Sebab tu kalau boleh bagi harapan. Bagi harapan. Saya selalu mak bagi harapan. Mak kata, mak tak kira jadi apa pun, tapi kamu jadi orang sudah. Buatlah apa pun. Sebab saya buah. Saya mana konsert tak pergi dulu. Daripada sekolah agama, walaupun sekolah agama, tapi pagang saya lompat. Kan? Walaupun duduk sekolah agama, banyak juga benda jahat saya buat. Saya dulu merokok zaman sekolah dulu. Saya semayang subuh dah dulu. Tapi walaupun tak semayang subuh merokok, tetap mengikut syariat. Bila kita tidur time subuh, azan subuh dah, tengah duduk selimut ni, tiba-tiba azan. Masa azan tu kita buang selimut tak tepi. Pasal ustaz kata, siapa yang time subuh dah azan, dia masih selimut, dia selimut dengan kulit babi. Jadi kita pun takut selimut kulit babi, kita tok tepi. Tapi subuh tak mayang tak? Ni dia. Zaman jahat tu kan. Bagi kita tu zaman dia. Isyak rokok isyak. Tapi sebelum isyak rokok, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nampak? Pernah sekali tu mencuri buah jambu. Tapi kami tak curi hak orang Islam, curi hak Cina. Pasal ustaz kata kalau nak curi hak Cina tak apa. Bengak punya ustaz mengajak lagu tu. Jadi nak bagi tahu, dalam zaman macam tu nak bagi tahu jahat tu. Mak tahu saya jahat. Saya pernah kena tangkap dengan cikgu. Tapi mak kata apa? Mak yakin satu hari baik. Satu hari jadi orang. Satu hari mak harap jadi ustaz. Mak kata gitu ya, yang jadi. Mak tak pernah kata apa hang nak jadi ni, hang nak jadi budak mak ye. Mak tak pernah kata gitu. Jadi maknanya, yang ni saya kata hari ni, ayah-ayahku sekalian, jomlah jadi pemberi harapan pada orang lain. Sebab saya sebut tadi, yang tak ada di surau ni orang muda, yang tak ada di masjid ni orang muda. Kita nak tengok kualiti orang muda hari ni. Saya di Kuala Lumpur syukur, sebab pergi ke mana pun orang muda yang paling ramai datang. Kuliah kalau malam-malam orang muda ada. Kadang-kadang budak-budak hak rambut macam Trojan kan, still standing, nampak tak? Tengok tak rambut cacak gitu kan, datang solat. Cuma takbir dia beza sikit pada orang lain lah. Allahu Akbar. Gitu kan. Tapi tak apalah, nak bagi tahu korang-korang macam tu pun dia semayang kan. Semayang. Kan kadang-kadang semayang tunjuk selak dalam. Selak dalam dia warna merah, warna biru kan, tunjuk selak dalam. Kadang-kadang pakai baju tengkorak.
Semayang, tapi semayang. Cuma bagus ada, saya jumpa dengan nazir-nazir muda. Ada tanah di KL ni dia ada nazir-nazir muda. Dia tengok budak-budak pakai baju tengkorak tu, dia tak halau. Dia puji. Dia kata, bro, wah lu bagus lah bro. Lu lah satu-satunya orang bawa setan semayang bro. Dia nak bagi tahu ni orang-orang yang kita lihat yang datang ke rumah Allah. Jadi sebab tu saya percaya bahawa benda ni ayah-ayah boleh buat. Sebab tu kita nak hari ni ada sifat mendidik, bukan sifat menghukum. Cukup-cukuplah hukum orang. Bila tengok budak betul laju, nak siapa tu, nampak tak? Tak mana nada tu. Nada kita kata, budak-budak ni kalau bagi ruang elok, jadi elok ni. Kalau kita buat betul, jadi betul. Sebab tu saya kata hari ni saya syukur banyak kerana saya dapat datang ke Melaka ni, hasil daripada Jaib, terutama sekali daripada Datuk Wira Yaakob, Dr. Wira Ahmad Yaakob yang selalu jemput saya untuk datang ke sini. Dialah yang banyak mengusahakan program untuk orang-orang menjadi makin baik di Melaka ni. Sebab tu saya kata lagi 10 tahun kalau program begini berjalan, ayah-ayah di antara orang yang beruntung. Kerana lepas ni bila nak mati, kita boleh tanya anak, madza ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa kamu nak sembah lepas aku tak ada? Dia pun jawab, na'budu ilahana wa ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan sembah Tuhan kamu wahai ayah, dan sembah Tuhan yang pernah disembah oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ni lah ni berani tanya. Dan orang tak tanya soalan tu. Biasanya bila nak mati tanya apa? Mak tanya apa? Mak tak tanya madza ta'budu, dia tanya madza ta'kuluna min ba'di. Lepas mak mati, mak hang nak mentera darah apa? Nak makan apa, kerja apa? Nampak tak? Tapi bila kita didik ibu-ibu semua, dia akan mula tanya, lepas mak mati, mak harap bawa lah agama. Mak nak minta satu. Saya terlampau sedih apa dia? Bila ayah saya kata, aku bila mati, aku tak mau orang lain semayang jenazah aku tak mau orang lain kapan aku, orang lain korek kubur aku, orang lain mandi jenazah aku. Aku ada anak jantan lebih 4 orang. Aku ada anak jantan 6 orang. Aku nak mereka yang abang dia lah hak ustaz tu bimbing jenazah aku, mandikan aku, berdoa dan baca Quran untuk aku. Dia boleh sebut pasal dia ada saya. Dia boleh sebut pasal dia ada saya. Ayah boleh sebut tak? Ada tak anak macam saya? Kalau tak ada, ambil jadi menantu. Nampak tak? Tak faham lagi. Bentar. Jadi maknanya tu nak bagi tahu kurang-kurangnya ada orang yang macam tu. Jadi nak cerita bahawa yang ni hari ni yang saya kata tadi, bagi harapan. Bila kita bagi harapan, yang lahir adalah harapan. Yang lahir adalah orang-orang yang beriman. Sebab kita akan rasa seronok, dunia makin baik, keadaan makin selamat, semua orang sedang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Saya tak nak panjang dah sebab dah agak tuan-tuan. Dia pun tak sedia ayak pagi ni, jadi minta maaf banyak. Dan saya tak boleh panjang dah sebab saya nak balik ke Kuala Lumpur pula. Itulah saya kata tadi, kalau ada rumah sini kan senang. Jadi maknanya senang. Jadi maknanya 3 kali bagi hint tak faham lagi, tak tahulah. Jadi maknanya mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan. Dan saya yakin ucapan saya hari ini, saya menaruh penuh harapan pada ibu-ibu di belakang sana, ayah-ayah di depan sini, bahawa kita hendaklah membentuk generasi yang akan datang. Khalifah Harun Ar-Rashid, dia pernah berjalan di buana pemerintahan dia, di tempat-tempat dia perintah. Satu hari dia tengok satu pakcik ni tanam satu pokok. Dia tanam pokok tu, Khalifah Harun Ar-Rashid kata, pokok ni rasa tak boleh makan pakcik ni. Dia tanam tu rasa macam buah dia tak sempat makan. Dia berkata, pakcik, kenapa pakcik tanam pokok ni? Sedangkan saya yakin pakcik tak sempat makan pun buah ni. Kerana pokok ni sebelum besar melebihi umur yang pakcik ada. Orang tua tu dia jawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, nahnu na'kulu ma la nazra'u wa nazra'u ma la na'kul. Wahai Amirul Mukminin, kita dulu dapat makan buah yang hasil Tok Wan kita tanam, mak kita, pak kita tanam. Kita tak tanam tapi kita makan dia. Sekarang masa kita pula nak tanam benda yang kita tak sempat makan, tapi anak cucu kita boleh makan. Ni yang kita lekat di masjid, kuliah subuh datang, siapa ajak ni? Orang-orang tua lama yang ajak kita, betul tak? Ayah-ayah kita, tok wan kita yang buka, suruh kita buka Quran ni, dia pegang dia rotan, dia kiap belakang kita, baru kita tahu min mati bertemu mim tu maksud dia apa.
Mereka dah buat satu pengorbanan untuk kita lekat dengan agama. Kini giliran kita pula nak buat supaya generasi depan lekat dengan agama. Jadi mudah-mudahan saya harapkan sangat generasi Melaka ni kembali ke semula kegemilangan Islam yang pertama diasaskan di Melaka ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Supaya saya yakin apa yang terjadi ini tanda Allah nak bagi kebaikan. Wa may yuridillah ayyahdiyahu yufaqihu fid din. Siapa Allah nak bagi dia faham atau nak bagi dia kebaikan, nak bagi dia reti tentang Islam, maka Allah bagi dia faham tentang selok belok agama. Kalau Allah nak bagi dia hidayah, Allah bagi agama. Tandanya kalau Allah nak bagi kita hidayah, Allah bagi kita faham pada pagi ini. Agama adalah sangat mustahak dan penting. Saya berhenti kat tu, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat rahmat dan kebaikan. Saya doakan ibu-ibu di belakang usianya panjang dengan keberkatan, kebaikan. Dapat anak-anak yang soleh, dapat menantu yang soleh, dan semua orang yang ada di keluarga kita soleh. Saya doakan ayah juga mendapat anak-anak dan menantu yang soleh. Nak isteri seorang lagi, nak isteri nak doa. Tak mau dah dapat anak-anak yang soleh, cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dan kerahmatan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dan keselesaan. Innahu wassamiul alim. Salah dan silap saya mohon maaf, dan kita akan solat duha sebentar lagi. Cuma saya bagi kaifiat dia sikit, insya-Allah. Solat duha ni kita buat 2 rakaat sudah, dan tak perlu banyak. Sebenarnya dia ada 8 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh, tapi tengok masa yang ada pada kita. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan kebetulan hari ini adalah di bawah anjuran Jaim adalah untuk mendirikan solat duha secara berjemaah. Asalnya solat duha tidak digalakkan berjemaah, tapi untuk ta'lim, untuk belajar, maka kita solat berjemaah lah. Pertama, rakaat pertama lepas surah Al-Fatihah kita baca surah Asy-Syam. Tapi kalau tak ingat tak apa, kita baca surah lain pun tak apa. Rakaat kedua kita baca surah Wad-Duha wal-Laili idza saja. Tapi kalau siapa tak ingat, rakaat pertama kita baca surah Wad-Duha. Rakaat kedua kita baca surah Qul huwallahu ahad al-Ikhlas. Itu lagi mudah. Habis 2 rakaat nanti kita akan baca doa duha, insya-Allah. Doa duha ini saya akan pimpin dan akan sebut makna sekali, insya-Allah. Kerana duha ini adalah waktu mustajab untuk mohon rezeki yang murah pada Allah. Mohon segala kemurahan dari segi benda-benda yang mendatangkan manfaat untuk kita, insya-Allah. Mohon kesihatan, mohon kelapangan, mohon panjang usia, mohon dalam kebaikan, mohon diberikan kesihatan akal, mohon tidak nyanyuk, mohon semoga Allah bagi kepada kita segala-galanya, insya-Allah. Itulah yang kita akan buat sebentar lagi, insya-Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pihak masjid yang menjemput. Terima kasih pada Datuk Syamsuddin yang selaku hari ini yang hadir sama dengan kita, Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid yang Tukulumu untuk menjadikan program pada pagi ini. Saya doakan semua mendapat kerahmatan dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.